Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam Garasi TV bagi minggu yang ke-15, yang ke-16. Garasi bermula 3 Julai, hari ini adalah 3 November dan saya lagi sempena 4 bulan salah seorang daripada penyokong kuat Garasi iaitu Omar Ahmad Badawi ataupun Omar Karanggundi ada. Seperti mana saya janjikan, kita dapat lebih kurang 800 like untuk poster Omar. So, saya jangka trafik malam ni akan menanti kerana selain Omar bawa barang untuk pameran, ada barang yang akan dilepaskan malam ni, banyak item yang akan dilepaskan. Termasuk yang paling saya fikir akan direbut adalah samurai ni. Ini saya ingat rasa barang yang saudara akan tunggu dan rebut kerana ini adalah yang terbaik dalam item yang saya tengok yang ada. Dan satu lagi adalah yang paling dicari-cari adalah Evisu Cross Wrangler. Ini pertama kali Evisu muncul dengan menggunakan kain Wrangler. Jadi ini juga saya rasa barang yang saudara akan simpan kerana saya tak pernah pun tahu bahawa Evisu Heritage dengan menggunakan pai simbolik ini adalah pai Wrangler. Dan ini juga barang yang mungkin saudara akan tembak malam ni untuk direbut. Kemudian kita ada device yang malam tu berbaki dan tak dibawa, tapi malam ni Omar bawa. Ini adalah 502. Ini Japan namanya? Ini Japan. Ini 502 Japan. Okey, tak apa. Tunggu dulu angka. Bila lepas saja 300, Omar akan buka mulut. Kita akan mula dulu dengan barang-barang koleksi. Kalau tanya semua koleksi, saya akan balik kepada Heritage, the Godfather of Japanese Gin, iaitu Big John. Menariknya tuan, Big John ni Omar beli 40 tahun dulu. Ini yang menariknya adalah kerana ini bukan pakaian baru dalam erti kata ketika kita boleh beli Big John. Saya beli Big John Repro, saya dah cerita kepada saudara bahawa Big John keluar Repro, tetapi bukan di bawah edition rare. Big John keluar Repro 1966. Big John keluar juga kain yang untuk menandingi jenama Jepun yang lain dalam Ozi 15.7. Big John juga keluar selai lagi Repro model 66. Tapi yang ini kira saya gemar betul. Pasal apa? Masa dibeli baru dan saya tak percaya Big John ada kain ni. Maksudnya proses Big John keluar daripada kain ayam, kain-kain biasa ni, rupanya dia dah bertanding dalam kain lik yang tinggi 40 tahun dulu. Tapi herannya mungkin ini adalah Big John Rare. Jadi bila Big John Rare dia akan keluar dalam had yang terbatas. Berarti kolektor saja akan pegang. Nanti Omar akan cerita apa yang ciri-ciri di mana saudara akan melihat cetak dalamnya yang Big John Rare. Painya juga menggunakan kulit rusa dengan term RARE. Jadi berarti satu-satu yang menggunakan perkataan rare yang kita pakai sekarang. Maksudnya kita kan selalu sebut barang rare. Rupanya Big John saja yang implement perkataan rare pada pai dia. Berarti kalau hari ini kita bercakap tentang rare, dia bukanlah kata slang, bukan pandai-pandai orang Kuala Lumpur dan kaki menyelam di Melaya yang pakai word ni. Rupanya ini adalah term globally dan sebab itulah 40 tahun yang lalu pun rare telah pun dimasukkan sebagai item klasifikasi untuk jeans yang dianggap sebagai keluaran. Bukan dia tak apa, itu yang best. Orang lain pakai limited edition, orang lain pakai apa macam-macam, tapi ini pakai rare. Satu-satu jeans yang menggunakan term rare bagi keluaran setiap 10 tahun sekali. Walaupun Big John adalah tidak bermula dengan angka kosong, kerana Big John bermula dengan angka 66 iaitu tahun Big John. Manakala Big John datang ke Jepun adalah tahun 46 kerana Big John adalah investor pertama daripada Amerika yang datang buka kilang di Jepun sebelum diambil alih sepenuhnya oleh Jepun. Ini menarik, Omar akan cerita nanti bila lepas 300. 600 okey. Kalau 600 Omar kau terus dulu mulakan. Omar dia bagus. Dia pilih barangan sekarang yang orang main. Dia nak mula dengan samurai. Okey, kita mulakan dengan samurai. Okey. Bermula dari tahun 2018, basically semua manufacturer jeans atau denim cuba implement dipanggil organic jeans. Dan banyak-banyak syarikat yang berjaya adalah samurai. Jadi inilah model pertama yang samurai buat, lot pertama organic jeans. Means tanaman benang kapas tu mereka import benih je dari Zimbabwe dan mereka tanam di Jepun, dan cara penanamannya menggunakan baja organik
dan digunakan tangan untuk tuai, menggunakan tenaga tangan untuk menenun, selain dia digunakan mesin. Yep. Yang ini kerana organik, jadi kepala kainnya adalah berwarna hijau. Ini yang hijau mata hitamku tu. Ya. Dan yang paling penting adalah logonya di sini. Organic cotton. Dan ini adalah sesuatu keluaran jin oleh samurai yang harganya agak Yahudi. Kerana semuanya dibuat tangan. Dan yang paling menarik tentang samurai ni, indigo ni dizahirkan oleh Master of Indigo in Japan bernama Master Osamuni. Master Osamuni ni macam Abang Non dah cakap di Kojima, mana tempat dibuat jeans. Master Osamuni ni 5 ke 6 generasi yang lalu mereka adalah penanam pokok indigo. Okey, dan juga mereka adalah kiranya macam kita panggil tukang batik ataupun tukang tenun. Mereka adalah kita panggil pandai kain atau pandai dye. Kalau kita panggil pandai keris, pandai tenun, pandai tekap, ini dipanggil sebagai keahlian keluarga tersebut. Jadi keluarga ini dia menghasilkan indigo untuk golongan-golongan shogun dan samurai. Sehingga kini indigo dia adalah antara satu yang terbaik di dalam dunia yang dihasilkan dengan cara organik, menggunakan tumbuhan indigo. Kalau kita lihat pasal apa indigo ni sangat popular di Jepun. Kita tahu yang indigo ini, proses indigo yang pertama adalah di negara India, dan Marco Polo membawa pulang teknik membuat indigo tu ke Europe. Tetapi di Jepun sudah wujud macam mana mau melahirkan color indigo. Untuk pengetahuan semua, golongan samurai seperti dulu kala, sebelum mereka berperang, mereka sebelum memakai shield, mereka akan memakai cotton yang direndam dengan indigo. Baru dia pakai shield baru pergi perang. Kerana mereka percaya yang indigo ni mempunyai kuasa, semangat. Bila luka, dia sembuh luka tu. Dan indigo ni juga kais api. Maknanya fire retardant. Bila dia lawankan panah api kan, kena dia padam. Jadi bila kita kaji balik indigo ni, ingat tak masa kecil-kecil dulu? Bila kita kena bengok je, nila. Taruh nila. Indigo is nila. Nila is indigo. Jadi kerana nila adalah ais Sumatran. Sejenis indigo tu dia panggil ais sempang Sumatran. Berarti indigo dari Sumatera. Jadi bila kita kaji apa yang golongan tua kita lakukan, golongan Melayu petua mendaruh indigo di leher ketika bengok, kita relatekan kepada indigo baju yang samurai pakai. Jadi indigo ni mempunyai kandungan antiseptik. Antiseptik ni kiranya untuk mencegah kuman. Jadi daripada situ, indigo ni adalah satu pakaian yang sangat diperlukan oleh golongan-golongan atasan. Dan kalau kita lihat banner-banner samurai kebanyakan dibuat daripada color indigo. Untuk mengetahui saudara bahawa apa yang Omar cuba sampaikan adalah sanitasi yang tinggi dalam indigo. Jadi itulah perdebatan yang akan menjawab kenapa orang bertanya jeans Japan ni kita tak basuh. Kenapa tak risau tak basuh 3 tahun, 4 tahun? Kerana indigo tu sebenarnya adalah bersifat anti-fungus, anti-bakteria. Ada immunity pada indigo. Saya jelaskan kepada saudara pula, di Jepun, indigo hanya tumbuh di Kepulauan Ryukyu. Tak tumbuh di tempat lain. Berarti apabila dari Kojima, indigo dibawa datang daripada Kepulauan Ryukyu. Dan saya jelaskan juga pada saudara, di negeri kita di Nusantara pun, nila hanya tumbuh di Sumatera. Itu dipanggil ais Sumatera, indigo Sumatera. Berarti dia hanya ada di Pulau Sumatera. Di Asia yang lain yang ada hanya Ryukyu dan sebahagian daripada Taiwan. Di Asia Tengah yang ada adalah di Colombia, Venezuela dan juga di Argentina sebahagiannya. Tetapi kata Jepun, indigo yang datang daripada luar daripada Kepulauan Ryukyu tidak memenuhi cita rasa Jepun untuk mencapai pewarnaannya. Jadi sebab itu indigo tak boleh diimport kain dia. Dia ada satu perkataan bahawa kami bukan menjadikannya warna, kami memakannya. Berarti indigo juga adalah sebahagian daripada daun yang dimakan oleh orang Jepun kerana khasiat dia. Jadi ini menjawab secara saintifik pertikaian mengenai seluar jeans Jepun yang orang tak basuh. Dan bila kita beli pun dealer-dealer Jepun yang menjual seluar Jepun dah pesan kepada kita bahawa jangan risau tentang fungus, tentang kuman, tentang kerana indigo sendiri mempunyai sifat antiseptik. Okey Man, apa istimewa seluar kau pakai tu lagi? Yang ini yang tadi yang cotton ni cotton. Yang apa pegang ni? Yang 100% organik.
Okey. Jadi kalau kita tengok anyamannya, semua seluar-seluar Jepun mempunyai twill. Twill ini anyaman. Anyaman seluar Jepun adalah anyaman yang ke kiri. Kalau kita tengok line ni, semua ke kiri. Left hand twill katanya. Bila left hand twill ni, kain itu akan menjadi lebih sendat dan lebih padat. Dan itu gunanya seleris dan kepala kain di ujung. Bila dia twill, kepala kain itu akan menjadi seperti dinding dan benang itu akan rapat. Ya. Akan push. Sebahagian daripada mereka memberi anggapan, mengatakan bahawa apabila menyerong, itulah puncanya. Kerana left hand twill, itu punca kepala kain menyerong. Selain daripada satu lagi teori mengatakan tindanan di bahagian punggung menguatkan lagi proses penyerongan kepala kain. Jadi bagi mereka yang main kepala kain baru faham tentang left hand twill, pembasuhan dan kemudian sentapan kain apabila mengecut daripada ansam forai ke sam forai, itu punca adalah kepala kain menyerong. Ini semua kategori, kalau Levi's kita panggil BE, ini kategori samurai A terbalik semuanya. Ya, A terbalik. Dia macam BE lah. Ya, yang ini edisi tunjuk dua-dua A terbalik dia. ini edisi silver, yang mana kalau kita lihat A-nya adalah terbalik. Jadi perlu kita tahu. Ramai orang tanya apakah itu ounce, 15 ounce, 16 ounce. Okey. Untuk pengetahuan semua, satu seluar ni, untuk memperoleh satu seluar ni, kain yang diperlukan adalah sepanjang kita panggil 2 ela. Paling sedikit 1.5 ela. Satu ela setengah. Okey. Jadi ounce itu adalah berdasarkan berat 1 ela. Berarti menyiapkan kain ini memerlukan 1 ounce jin. Berarti bukanlah ketebalan tetapi adalah berat kain. Berat kain. Cuma bila kita pegang, kerana kita tak boleh ukur jika kita pegang, kita pesan ni macam ni saya pegang, saya tahulah ini 21. Ini adalah 21 ounce. Menarik tuan-tuan kerana ini adalah kain yang kita cari dan kita main sekarang yang disebut nappy ni. Ini kain dia. Dia cantik betul dan bagusnya saya punya edisi dia tak ada chin ni. Tapi edisi ni dah lah tebal, dia punya chin cantik dan dia menggunakan merah dan juga golden samurai tu, dia dan juga A terbalik. Yang samurai ni betul. Samurai ni adalah anniversary yang ke-15 samurai. Jadi samurai dilahirkan dari dalam tahun 1997. Jadi selepas 5 tahun terhasillah seluar ni as the first 15 years anniversary. Okay. Dan kalau kita lihat tagnya adalah gold. Emas bermakna anniversary. Okay. Di sini juga kita tengok mengapakah seluar ni nampak tidak smooth ya. Kalau kita lihat yang putih-putih ni kita panggil stump. Stump ni adalah proses apabila dia menganyam, mesin tu menganyam, ada benang-benang cotton yang tidak lurus. Jadi dikendorkan. Jadi dia terhasillah stump. Kita jangan anggap kalau Jepun, stump ni adalah satu keistimewaan yang mana consider bila dia faded, dia akan jadi sesuatu yang menarik. Seperti seluar saya ni ada stump, jadi setiap kali dia faded dia akan keluar putih-putih di sini. Okey. Kalau Iwaya, tuan punya pure blue jean, setiap kali dia masuk ke kilang dan melakukan pengendoran benang putih dan dia penegangan benang biru, proses itu tak seorang boleh tengok. Iwaya melakukannya sendiri. Ini saya baca dalam satu interview bahawa mengendalikan mesin bila dia nak menghasilkan kain stump bagi pure blue jeans, sukat benang tu Iwaya tak bagi tahu. Ya betul. Orang tak boleh masuk dalam bilik dia membuat sukatan benang tu kerana dia menyukatnya sendiri bagi kain-kain terhad untuk keluaran stump ni. Ya, betul. Lagi satu untuk pengetahuan semua, kebanyakan mesin yang digunakan di Kojima seperti kilang di bernama Kojikuru, Kojisara, mereka menggunakan mesin lama. Kebanyakan mesin itu jenama yang paling popular di Jepun adalah jenama Toyoda, bukan Toyota, Toyoda. Dan mesin yang tertua adalah tahun 1924. Mesin itu cuma dimiliki oleh Big John sahaja. Jadi Big John adalah brand migrasi. Dan untuk pengendalian mesin Toyota ni, memerlukan 500 gelong benang cotton untuk menyiapkan satu seluar. Tadi Abang Nun cakap memang betul lah. Satu proses yang rumit bagi mereka untuk melakukan tenunan. Di situ mereka akan membuat tenunan left twill ke, right twill ke, zigzag dan sebagainya.
Sebab tu bila saudara jumpa Evisu, saya akan sebut pada saudara ambil kerana ini adalah Evisu kain 14. Ambil, ini adalah Evisu kain 14. Sebelum Evisu menjadi jeans yang lupa diri, sebelum keluar Evisu Kuro dan Evisu Cross ni, Evisu kain 14 tu yang meminyak tu kerana dia hanya mampu menghasilkan 14 helai kain sehari. Dan sampai sekarang, Evisu yang produk di Jepun masih ada kategori kain tu dan dijual dengan harga yang sangat mahal. Kecuali kalau saudara beli Evisu Yamane sendiri tidak dikeluarkan daripada mesin kain 14 kerana Yamane sendiri mengeluarkan Evisunya daripada mesin di China, tidak menggunakan mesin di Jepun, cuma desainnya saja diklasifikasikan sebagai special edition tetapi tidak menggunakan kain Jepun. Sebab tu kalau saya jumpa setengah saya akan pujuk saudara kerana ini kain 14, ini kain 14. Masa saya belajar, bukan kerana Evisu adalah jeans awal, jeans 1991 yang saya beli. Bererti kita tahu kain ni, Ya, betul. jadi bila kita jumpa macam selai petang tadi dah jual, kerana kita tahu nak dapat yang tu macam dead stock. Ya, betul. Tak basuh. Susah. Jadi memang susah. Bila cabut daripada gundi dan kain macam tu, saya selalu pujuk ambil. Ini barang yang kalau dengan harga 800, saudara bukanlah kata sombong macam mana. Nak menunggu sekarang tak mungkin sampai kat Malaysia. Ya, betul. Dengan Evisu punya reputation 14 live sehari, tak akan sampai lagi di Malaysia. Jadi, berdasarkan mesin, cara pembuatan, jeans Jepun adalah bersifat agak ekspensif, agak Yahudi harganya kerana kita bayangkan mesin tahun 1950 perlu di-maintain dan memerlukan spare part yang diulang semula dan perlu difahamkan bahawa jahitan jeans ni semua menggunakan mesin lama. Mesin yang bernama Union. Yang paling latest pun mereka akan pakai Singer. Jadi mesin-mesin ni adalah mesin tua yang kos untuk maintenance dan operasinya sangat tinggi. Sebagai contoh, kalau kita ambil mesin anyaman Toyota, dia satu hari macam kita cakap tadi, dia cuma boleh buka bidang dia cuma lebih kurang dalam 31 inci bersamaan dengan 0.8 L. Dan satu production, kalau mesin 1924 seperti yang saya baca technical speknya, dia cuma boleh menghasilkan sepanjang 3 L saja satu hari. Berarti selai seluar. Ya, selai seluar. Lebih sikit. Lebih sikit. Jadi di situ kita faham yang mesin pengendalian mesin ni dan kepala kain di ujung jaringan atau jahitan right twin ni akan menjadi tersangat kuat. Ya. Okey, sebab tu sering dia sangat kuat tuan-tuan. Hingga saya boleh bagi tahu kepada saudara bila saya kata saya terkena kain jenama Allah lupa dah. Saya beli di Bangkok dulu. Kerana terkena Kuala Laksa, saya balik shring dia dahsyat sampai pinggang 3 inci, kaki dia naik 4 inci. Langsung seluar tu tak boleh dipakai walaupun dibeli saiz dah 36, tapi kerana dibasuh dengan cara yang salah itu dia penuh shring di badan, masa saya dah rendam terlampau lama. Ini menarik ni. Ini bagi mereka yang mengejar Evisu, inilah diecast yang betul-betul die hard dan die hard fan punya ni. Tunjuk mana dekat dia orang tak perasan kata ini tidak menggunakan pewarna, ini menggunakan tenunan benang juga. Yes, tenunan benang. Yang ini kita panggil hem, jahitan rantai. Semua jahitan rantai menghasilkan sigel. Dan apa yang unik dengan seluar ni, dia tidak mempunyai lot dan tidak mempunyai saiz. Okey. Ini tak ada dia tak ada special number 1, number 2 atau number 3. Yes. Okey, saya tak pasti sebab ini antara kain yang bila saya pegang saya tak boleh nak classify dia datang daripada mana. Kerana berbeza daripada kain 14 yang saya katakan, ini mungkin tenunan yang untuk special edition ni. Sebab kalau tenunan kain 14 biasanya kita akan lihat satu adalah kasarnya, yang kedua adalah dia ada sedikit minyak. Dia agak sikit oily. Ya, betul. Yang ini betul-betul kering dan betul-betul macam kain pedang. Ya, betul. Yang ini basically kalau kita lihat, kalau Levi's dia, kita boleh katakan qualify dia sebagai kain pasir. Sebab dia agak kasar. Dan kalau lihat di dekat dia punya twill tu dia macam zigzag. Jadi kita kena faham, untuk seluar jean dia akan ada left twill dan right. Dan untuk seluar, sebagai contoh saya ambil satu seluar. Okey, yang ini panggil zigzag twill. Zigzag twill maknanya dia akan ada dua pattern dalam satu kain dan perlu difahamkan kenapa seluar askar, seluar kargo mempunyai anyaman seperti ini. Kerana anyaman ini adalah anyaman yang terkuat. Anyaman yang terkuat. Kebanyakan seluar untuk askar, army dan sebagainya akan melakukan zigzag twill. Tuan-tuan, ini yang ditunjuk tak dijual tau, jangan duk pretend yang ni jual. Yang ni jual. Ni jual. Oh, ini tuan-tuan, ini antara yang saya fikir bagi mereka yang mencari
bushpan. Wah, ini tuan-tuan. Inilah logo Pure Blue. Yep. Dan indigonya adalah indigo yang asli. Tapi bukan oleh Master Ozominai. Kalau Master Ozominai, seluar tu akan berharga Yahudi sikit. Seperti samurai, flathead dan sebagainya. Tanya saya, ini bagi mereka yang memain cargo pants, saya rasa ini adalah cargo pants yang unik lah. Ini baloi untuk dimiliki sebab dia desainnya tu. Sebab tu saya kata kadang-kadang satu benda kita beli, satu yang saya suka adalah desain yang di luar ilusi. Selalunya kita akan flat dia jadi petak. Yep. Tapi designer ni kadang-kadang dia memberi sedikit sentuhan je, dia bagi curve di sini je, dia dah menjadi design ilusi dah. Di luar ilusi kita tak bayangkan dia jadi begitu. Ini masih lagi boleh untuk test pen. Dan yang uniknya ada 2 poket. 2 kocek. Oh, okey. Dia juga memberi kocek World War II. Yes. Ini adalah kocek World War II di atas. Dia sebenarnya pinggang ni semua pinggang World War II ni, flag World War II untuk kegunaan tentera, tapi dia tambahkan dengan nilai-nilai bushpan. Yep. Saya ingat kalau tanya saya malam ini dengan kain yang almost kita sebut juga sebagai herringbone ni, lebih kurang juga ni. Yes. Design ini antara kain yang paling direbut waktu kita nak bidar nanti. Saya rasa penembak akan tembak banyak kain ni. Saya fikirlah kalau dalam ilusi saya, kalau saya adalah menonton saudara, ini adalah kain yang saya akan tembak. Kerana untuk saya kata susah kita nak combine ni. Maksudnya satu adalah World War II punya katin pinggang. Yang kedua, dia datang dengan ilusi cargo pen yang dia ni ilusi bushpan yang dia masukkan. Kemudian bushpan ni pula tak datang dengan rata, dia datang dengan curving di sini bagi membolehkan handling di bahagian hujungnya mudah. Kalau dia rata, kita nak handling shilling keluar tu agak payah. Ini handling dia agak cantik, dan kemudian warna dan juga herringbone dia. Saya rasa ini antara barang yang paling menarik untuk ditembak, dan dia jatuh di bawah Pure Blue. Berarti logo daun indigo. Nah, ini kalau nak tanya, inilah logo daun indigo. Yep. Dia adalah daun nila. Di Sumatera digunakan dalam tradisi kain Melayu. Cuma Jepun mengatakan bahawa mereka tak boleh membawa import indigo dari Banjaran Andes. Mereka tak boleh memakai indigo daripada ais Sumatran, iaitu indigo Sumatera, dan juga indigo daripada Taiwan, kerana mereka mengatakan bahawa indigo dari Ryukyu sahaja yang mencapai piawaian untuk penghasilan jin mereka. So, Mal, ini antara yang nak lepas satu. Yep. Ini tak. Ini tak. Ini collection. Sebab yang ni saya minat dia punya condition kain bagi dia. Bagi penembak sila ready, kita akan naikkan nanti. Ini bagi yang nak melihat special edition ni, Pure Blue dalam bentuk kombinasi World War II plus bushpan dan plus herringbone pada kainnya. Lengkaplah segala bentuk apa yang dikatakan diperlukan dalam jin, dikombinasikan pada satu jin. Kemudian dengan cuttingnya ada sikit workwear kerana kocek tepi ni. Ini bersaiz 13, ada boleh aim. Bila saya naikkan nanti terus aim je. Ini tak juga ini tak, sebab yang ni salah satu seluar pertama. Tapi pertama. Ini akan yang ni saya lepaskan. Ini akan dilepaskan. Yang saya akan beritahu kepada saudara adalah kerana tenunan ni. Berarti untuk mereka yang bermain diecog, saudara, saya rasa ini diecog yang terbaik, kerana tak mungkin kita melihat diecog dalam bentuk tenunan begini dengan menggunakan juga benang yang tonetik antara white dan juga brown. Ini penembak bagi saiz 36, saudara boleh menembak. Ini adalah Semforest, jadi tak perlu risau tentang sizing dia. Kemudian saya ada nampak slide lagi tadi. Ini saya rasa penembak yang meminati untuk melihat kekuatnya pengaruh Amerika dalam jeans Jepun. Saya cerita pada saudara bahawa Jepun bukanlah bangsa yang celik jeans. Jepun melalui revolusi pakaian hanya 2 kali, iaitu pada abad yang ke-9 ketika mereka menerima hakama dan juga kimono daripada budaya Cina, dan mereka membangunnya sebagai pakaian hinggalah Edo datang pada 1603 hingga 1876. Edo memerintah. Kojima dibentuk sebagai bandar tekstil. Yang dia sebut tadi samurai adalah kerana wujudnya bukan kasta, tapi disebut sebagai kelas pakaian untuk menunjukkan identiti. Yang tertinggi adalah golongan istana, yang kedua adalah golongan bangsawan, yang ketiga adalah golongan samurai. Tapi ini yang menarik adalah kerana dia menggunakan kain wrangler. Ini pun saya pun nak menembak juga, tapi duduk dalam ni tak boleh nak tembak. Kerana itu yang dia taruh Evisu Heritage. Dan kalau kita tengok seluar wrangler akan ada logo wrangler di sini. Jadi sebagai sebagai crossover, dia cuma buat painting saja di sana. Saudara boleh tengok, ini saya rasa kain yang tembak yang cantik, kerana kalau warna ni untuk celebration hanyalah di artisan yang akan keluar kain warna ni.
Bagi jenama-jenama Japan yang lain, dalam keluaran moden mereka tak akan keluar ni. Dia artisan keluar warna ni dengan menggunakan pocet camo bagi satu celebration dia, saya tak ingat. Tapi ini pertama kali saya melihat di luar daripada brand dia artisan menggunakan kain ala Wrangler ni. Dia artisan juga menggunakan kain yang sama, tapi bagi edisi 2016 saya rasa, tapi saya tak ingat lot dia. Okey, 1, 3 ada barang yang saya akan tembak. Yang mana? Tidak. Yang apa? Ini. Okey, ini ada special number 1. Evisu ni special number 1. Special number 1. Okey, Mam, mana dapat ni? Okey, Evisu special number 1 ni, ia special sebab Evisu dia cuba bersaing dengan Ironheart dan juga Samurai dalam penghasilan jin yang tebal. Jadi mereka keluarkan special number 1. Number 1 ni jin dia tebal. Jin dia kalau kita ikutkan ounce dia ada 12 ke 15 consider medium, 16 ke ke 17 ke 18 consider medium, low. Yang paling tinggi sekali 20 ke atas, 20 ounce ke atas. Yes. Dia is a heavy cotton. Ya, betul. Jadi yang menarik tentang Evisu ini adalah Evisu Heritage yang mana dikeluarkan untuk bikers. Untuk bikers. Jadi berat dia cuba menyaingi Ironheart ketika itu. Dalam tahun 2003 macam tu. Sebab Ironheart bermula 2003. Jadi Evisu cuba menandingi Ironheart dengan mengeluarkan special number 1 yang mempunyai berat 18 ounce ke atas. Ni kesombongan Osaka 5. Yes. Bila dia tengok si Boya mengeluarkan 21 ounce, Sigul ni is basically kalau kita lihat bukan 6 screen, dia adalah brush, menggunakan brush tangan. Dan paling menariknya ada tag di sini, custom made Evisu Heritage. Jaranglah kita jumpa Evisu pangkah belakang. Ini saya panggil cacing pangkah tu, pacak pangkah ni. Yep. Bermimpi lagi, ini pengaruh-pengaruh daripada bila sebut heritage, mereka menghormati heritage jeans dalam sejarah jeans global, iaitu mesti ada suspender button ni. So dia keluar kan, tapi number 1 special di bawah lot 004. Penembak yang menanti adalah mereka yang bersaiz 33, saudara boleh tembak ni. Ni kalau kita lihat, kita akan tertanya, mana rebate-nya? Tak ada. Cuma gunakan batek. Alasan di sini bila kita ride panas. Okay. Kalau kena panas kena kita punya kulit kan. Okey. Ini pun jarang lah. Ini rubber ni saya pun tak nak tengok. Ini sebenarnya tuan-tuan, kenapa kita tak pernah tengok? Pertama, butik susah diperolehi, dan kedua tak muncul dalam gundi. Sebab dia limited, tak mungkin terbuang ke dalam gundi. Cuma bagi saya, macam saya bagi tahu tadi lah, kain 14 dead stock yang jatuh petang tadi dah ada orang beli. Kebetulan beberapa hari saya pujuk, mungkin saya 31, saudara tak makan pujuk sebab semua 34, 36 saya mah. So petang tadi ada seorang player saya 31, dia tu makan. Ini menarik untuk collector's item. Itu banyak orang cakap, saya ada, memang kita ada semua jeans Japan. Tapi yang selalunya menjadikan adalah apabila kita nak lepas barang collector's. Berarti barang yang masih boleh dibeli kerana ada di pasaran, boleh selagi saudara ada duit. Tapi membeli pada waktu barang tu keluar dan ramai menjangkakan barang tu keluar adalah barang gagal. Itu selalunya collector's item ni, bila dia nak buat pelik-pelik, kita tengok pada kali pertama kita akan rasa barang gagal. Aku beli, aku tak pakai. Betul. Tapi bila lama, orang akan menganggap kata mencari yang lain daripada yang lain, kita panggil apa ni, rare ataupun langka kita panggil. Ini barang ni barulah kita cari. Kalau mula keluar, saya rasa siapa nak pakai ni, pangkah belakang ni macam pelik. Tapi hari ni bila kita nak tanya satu-satunya episode yang pangkah belakang, kita akan bercakap tentang number 1 special. Ini juga saudara boleh tembak. Bila ada coding nombor register tu adalah coding boleh ditembak bagi saiz 33. Berapa view kita ni, Sam? Okey, 1.4. Ini barang yang saya nak tembak dari tadi, tapi saya tak dibenar tembak tepi kerana ada perjanjian mengatakan tembak tepi tak boleh, dan gambar ni dah keluar sebagai gambar yang akan ditembak malam ni. Tuan-tuan, siapa tak mau tembak barang macam ni? Kepala kainnya adalah kepada dia punya tanda-tanda ciri-ciri workwear dia ni. Dia keluar kepala kain. Kepala kainnya ada silver kira benang perak di situ. Ini adalah model yang dilahirkan oleh samurai. Yang dilahirkan samurai moto. Ini adalah lot yang pertama samurai moto. Sebab kita tahu samurai ni pada pandangan saya lagi 2-3 tahun dia akan menjadi seperti Evisu. Yang mana dia akan cuba venture
to another level. Ya, betul. Macam samurai sekarang dia enter level to the masuk racing. Yap. So dia sponsor kereta racing, dan dalam masa yang sama juga dia sponsor workwear. Samurai dulu tak terkenal dengan workwear. Dia cuma melahirkan jeans sahaja, denim. Sekarang ni dia melahirkan dia panggil samurai motor. Yang mana di dalamnya yang mana di dalamnya melambangkan edisi motor kereta, dan kebanyakan lambang-lambang di sini adalah khas untuk kereta Datsun. Kerana owner samurai dia sangat meminati Datsun. Okey, dia ada kembar dia tuan-tuan. Kembar dia samurai ni datang dalam edisi kain ni pula. Duck. Duck. Ni kain duck. Ini kalau kita lihat biasanya kain untuk Carhartt. Tapi kita kena faham yang duck ni, kain duck ni adalah satu ketika dulu digunakan untuk layar. Ya. Untuk layar kerana sifatnya yang cepat kering dan juga tahan lama. Kain guni lah, kain jute. Cuma istimewanya dia samurai racing tapi di dalamnya ada checkers flag. Saya ada baca satu isteri bahawa kain ini juga dibekalkan kepada mereka yang menjadi ladang tebu di Cuba kerana keupayaan kain ini adalah menahan siung ular. Sebab saya selalu kata kalau ular datang ulu kaki, kerana saya membaca artikel dia, apabila tebu sebelum dituai dia dibakar dulu. Ya, betul. Bila bakar tu kemudiannya ular yang berada dalam keadaan cedera ataupun panas kena api tapi tak mati, dia sangat panas. Berarti salah satu daripada kain yang dibekalkan kepada penuai ladang tebu di Cuba, dan satu-satunya yang Cuba import daripada negara kapitalis kerana tak ada negara komunis yang menghasilkan ini adalah kain ini. Yes. Ini antara kain ya. Kalau kita lihat kain ni tenunannya adalah zigzag. Yang mana dia kiri kanan atas bawah ada bersilang. Okey. Sebagai contoh kita tahu bila kain tenunan zigzag ni material akan menjadi terlampau kuat sebab dia terlampau rapat. Terlampau rapat, consider sangat rapat. Dan kalau kita orang Melayu, kita percaya dengan kain cindai. Cindai yang tidak boleh tebus sikris. Sama konsepnya yang mana menghasilkan kain cindai memerlukan anyaman yang sangat rapat. Jadi yang ini menggunakan konsep yang sama, sangat rapat. Ya, dan itu yang saya percaya kenapa siung ular yang berada dalam ladang tebu di Cuba tak dapat menembusi kain ini apabila dibekalkan kepada pekerja ladang tebu. Selepas ladang tebu dibakar untuk mematikan daun dan juga melemahkan binatang berbisa, maka kain ini dibekalkan pada buruh ladang tebu di Cuba. Okey, menarik. Ini juga saya rasa akan ditembak oleh penembak malam ni. Kerana dia satu-satu yang samurai. Kalau Carhartt menggunakan kain ini, Sugarcane menggunakan kain ini, itu common. Tapi samurai menggunakannya. Ini kita sebut sebagai workwear dengan double knee. Double knee. Yang menariknya dia ada checkers flag di dalam. Sebagai memperkenalkan dia sebagai samurai motor. Okey. Itu adalah logo GP Grand Prix. Yes. Okey, itu tanda-tanda dia. Ini yang saya fikir kata tengok benang hijau dah nampak dah. Dia mungkin berpotensi menjadi seperti Ebisu lupa diri. Kerana Ebisu cuma uniknya di sini kepala kain digunakan untuk loop. Okey. Semua loop menggunakan kepala kain. Dan di bawah ni sebab dia menggunakan stitches, tiga station, maknanya mesin yang berjalan sekali 3. Jadi tidak nampak kepala kain di situ. Kepala kain ditukarkan di sini dan di poket. Dia sama seperti mana samurai keluarkan yang latest Bushpan juga. Hanya lihat kepala kain di sini je. Cuma satu je nasihat saya, seluar ni jangan di-alter. Kerana dia menggunakan tiga mesin benang jahit sekali. Kalau kita alter, kalau kita ikut konsep yang sama, kita takkan dapat symmetrical. Maknanya takkan sama. Jadi seluarnya akan rosak. Dan value-nya akan jatuh. Memang cuttingnya besar, kita pakai saja besar. Saya cadang begini dia, bila barang-barang collector's item, kita tak beli hanya semata-mata kita nak pakai. Tapi kita beli kerana kita menjaga limit dia. Kalau besok kita dah bosan, kita lepas tangan pula pada collector yang lain macam dia dah simpan lama. Jadi malam ni dia putuskan ada coding untuk dijual. So berarti saya fikir kalau tanya saya, ini juga barang yang akan ditembak dari luar. Kerana satu adalah unik tuan-tuan kain dia kalau tengok dari dalam. Saya pun tak dapat preview semua tadi sebab Omar sampai 20 minit sebelum on air. Kerana dia memilih dan berfikir-fikir bagaimana nak lepas. Saya tahu lah bila pegang tu nak lepas, tak lepas, nak lepas, tak lepas, nak lepas, tak lepas. Ini dalam dia. Dia struktur yang kuat sebab menggunakan konsep twirling zigzag.
So ini menarik, nanti kita tunggu bagi player tu saya quote siap-siap bagi mereka yang bermain saiz 35. Sebenarnya mereka yang bermain 34, 36, kecuali satu saja the best one yang tu 39. Berarti penembak yang saiz 32 saya rasa mungkin kena tunggu barang Levi's untuk tembak. Sebab kita belum nampak lagi barang yang dia akan lepas di bawah under bendera Jepun ni. Yang ni menarik bang. Yang apa? Yang di sini. Yang ini, yang bang, yang sebelah bang ni. Okey, yang cerita dulu semua yang ni. Okay. Ini yang paling saya suka tuan-tuan sebab ini adalah personal. Kerana dia beli ketika 40 tahun dulu belum kenal barang, belum pakai jin untuk tujuan mahal. Tapi ini Big John dan saya fikir kata saya tak sangka Big John mempunyai kain yang begini. Cuba abang cium bau dia, bau kain yang berumur 40 tahun. Begitu unik sekali bau dia. Bau dia. Betul-betul terpesona lah. Sebab Big John ni dia tak pernah cuba bermain di league yang tinggi. Saudara kena ingat apabila Big John migrate ke Japan pada tahun 46, dia migrate kerana dia tak boleh compete dengan brand Levi's, Lee dan juga Wrangler di Amerika. So dia cepat pergi kerana dia tahu penetrate market jeans di Japan pada waktu Jepun baru mula membangun tu dia pergi. Tapi kain-kain dia tak ada di tempat tu. Rupanya ada. Tapi itulah di bawah edisi Pi ni dan tiada coding berarti tiada untuk dijual. Mana? Yang mana yang ni? Oh dia nampak. Oh, nampak. Ini Repro. Okey, yang ni Repro. Yang ni Repro. Okey, ni Repro. Repro ni sangat istimewa kerana di made in Japan. Mana yang butang W? Butang W. Dia tanya bukan yang ada atas meja kot. Soalan dia kot. Kalau dilihat yang ini ya, yang ini adalah edisi Levi's untuk Perang Dunia Kedua. Yang mana ketika itu, masa Perang Dunia Kedua, Amerika Syarikat memberi instruction kepada semua industri untuk mengurangkan penggunaan barang-barang mentah. Kerana barang-barang itu perlu digunakan untuk tujuan peperangan. Okey, senjata. Yes, betul. Jadi Levi's menyaut saranan daripada kerajaan Amerika. Di sinilah pertama kali Levi's memperkenalkan butang donut. Sebelum ni butang donut tak ada. Masa tahun 19 Perang Dunia Kedua 47 macam tu baru butang donut diperkenalkan kerana untuk menjimatkan penggunaan besi, ribet dan juga emblem Levi's je menggunakan silk screen. Tidak dijahit. Dan Levi's ini adalah consider as a World War II punya Levi's. Ya, kalau kita nak baca dokumentasi, itulah dokumentasinya. Kerana butang donat adalah butang yang dihasilkan bagi mengelakkan penggunaan tembaga. Kan tembaga digunakan dalam persenjataan. Kerana tembaga adalah kepala peluru. Untuk pengetahuan saudara. Dan kita ada satu lagi Levi's yang kita akan tembak juga malam ni. Yang ini saiz 34, 43. Yang ini 502 buatan Jepun. Tapi untuk pengetahuan semua dia bukan kepala kain. Cuma yang saya simpan, saya menarik sebab materialnya adalah daripada US. Ini yang satu ketika dulu sangat popular. Butang donat dan menggunakan zip. Ini kencang yuk. Ini adalah paling diburu saya rasa malam ni kerana ini adalah Repro. Dia boleh cerita kot Repro. Ini sebagai ini Repro Levi's tahun 1910. Yang mana masih tidak ada cacing bell knob. Menggunakan suspender dan kita lihat jahitan di dalamnya memang tahun-tahun dulu. Dia ikut betul cacat dulu. Yang istimewanya ini adalah spesies terakhir yang orang akan cakap made in USA. 2002 USA tak ada lagi Levi's. Levi's terakhir dihasilkan USA 2002 itu pun tak banyak. Tak banyak dah version tu, tapi ini antara Repro yang masih lagi US dan menggunakan kain yang saya rasa masih lagi dianggap sebagai legasi Levi's. Berbanding Repro yang kita beli kemudiannya kainnya makin tipis dan tidak lagi menggunakan kain legasi Levi's. Ini yang menarik untuk saudara dapatkan. Dan di sini kita lihat tidak ada jahitan tepi kerana mengikut model tahun tersebut. Matinya di sini saja. Kepala kain tu dipotong. Kasar dulu. Kasar dulu. Dan kain ini adalah daripada kain cornmeal. Cornmeal. Ini pun sebagai kita panggil untuk
saya lepaskan bagi orang lain pula menikmati koleksi ni. Koleksi. Jangan author. Jangan author. Jangan author. Bila sebut komin, saya jelaskan pada saudara bahawa salah satu daripada tradisi kain Amerika adalah menggunakan kapas dan juga sisa batang oat. OAK dia, white oat tu. White oat ni pula ditanam dengan banyak di Amerika kerana oat tu dibuat sebagai minuman keras. Maka batangnya itu kemudian disatukan dengan kapas dan dihasilkan yang saya katakan ini adalah kain legasi Amerika. Kerana Zimbabwe cotton daripada Jepun tidak menggunakan oat kerana Jepun tidak mengeluarkan oat. Jadi bila kita sebut saja komin tu, value dia adalah kerana hanya Amerika saja yang menggunakan kapas Amerika dan juga sisa buangan oat apabila hanya biji oat saja yang digunakan dalam penghasilan minuman keras. Ini satu yang saudara boleh tembak nanti bagi mereka yang bersaiz 35. Ini kekal kalau malam tu yang syabak bawah ada cacing dan orang tanya kan. Pastinya masa dia keluarkan cacing tu dia tahu masih lagi nak pakai. Tapi orang sekarang kan pakai tali pinggang. Tapi ini dikeluar betul-betul untuk kualitas. Berarti tiada cap pacak dia. Jadi dengan tengok Allah hai. Pembikinan dia betul-betul saya ingat ini mungkin waktu ini mesin daripada Valentine Street masih ada. So ini, dia masih boleh jahit. Mesin ni menggunakan mesin Union. Okey. Settle. Saya tak tahu berapa line yang ada. Dan kita ada satu lagi Levi's yang akan keluar malam ni. Ini Levi's Engineer. Saiz 30. Yang akan dilepaskan. Di Artisan keluar semula model ni tapi dengan menggunakan herringbone. Dijual dengan harga 1,000. Pernah pakai ke ataupun polisi? Pernah pakai ke ataupun baru? Ada yang setengah pernah pakai. Macam yang Levi's ni tak. Yang Levi's ni baru. Yang setengah seluar tu kita panggil pre-love. Pre-love. Saya beli dekat kedai pre-love di Tokyo dan juga di setengah-setengah tempat. Untuk pengetahuan semua, saya seorang engineer dan saya buat projek more untuk railway industry dan juga aviation, kapal terbang. Jadi saya banyak travel dan bekerja di luar. Jadi kebanyakan masa saya bila hari cuti Sabtu Minggu saya akan berjalan dan menyelam. Tapi ini menyelam di bukit. Bukan menyelam dalam undi. Ini menarik dia Amal, saya tengok ni. Ini saya dah tengok di Artisan ni bila dia keluarkan edisi baru dia saya tak boleh tahan. Ini consider kain Haycock yang ada stripe. Dia panggil kain? Haycock. Haycock, yes. Hickory. Jadi yang ni satu ketika dulu cowboy wear lah. Pakaian cowboy. Ya, ini untuk letakkan hammer tu. Supaya kepala hammer tu okey. Okey, ini juga akan dilepaskan malam ni. Saudara aim saja ini bersaiz 35 masih lagi untuk penembak 35. Ini bagi penembak 36 sebab lepas ni saya akan naik dan kita akan terus speed cross first shooter consider sold. Kita main by nombor, kita main yang ini saya dapat di Jepun, flea market di Jepun. Saya tak tahu brand apa, tapi saya lihat material dia sangat unik dengan stamp dan anyamannya. Jadi saya belilah. Dan kalau 36 kaki dia kecil lah. Ini lebih kepada cutting carrot cut. Dia carrot cut sikit. 70 sikit. Yes, dia 70s. Dan dia punya masih lagi kita sebut kat dan kepala kain ada 2 poket. Okey. Menarik ni. Ini adalah saiz 36 berpanjang 39 untuk penembak saiz 36 yang mencari semi slack dan semi denim. Okey. Ada slide 36. Ini cap tengkorak ni saya rasa something special di bas. Ini basically ramai orang PM tepi saya sebab kita tengok masa preview dulu kita ada preview Damien Hirst. Jadi yang ini saya dapat pre-love. Kondisi dia sangat cantik, cuma kaki saja telah dipotong oleh owner awal dia. Jadi ini pun untuk dilepaskan kerana saya ada dah collection. Dan yang ni adalah nombor 784 untuk lot 1087. Yes, 748. Itu kode daripada limited edition. Ya, betul, limited edition. Dan ini ada 2 tengkorak. Pada malam tu bila kita sebut 333, ada orang beritahu saya pun ada. Memang 333 ada. Tetapi edisi yang 383 limited tu tak ada. Jadi jangan salah faham. Bila malam tu kita sebut satu harga, ada seorang tu bagi tahu harga Yahudi.
Ialah awak tengok model yang sama tetapi bukan keluaran limited 836 lai tu. Ya, betul. Itu beza dia. Jangan salah faham bila kita sebut malam tu adalah edition yang dikeluarkan sebagai edition limited. Jadi bila saudara tengok tiga-tiga yang produce untuk mass, kualitinya dan juga beberapa speciality takkan ada pada seluar yang produce oleh mass. Jadi jangan salah faham. Jadi saudara jam begitu dengan mengatakan kata tiga adalah masih banyak di pasaran. Itu adalah keluaran edisi mass, bukan keluaran edisi collectors. Bila edisi collector, dia akan bagi coding menunjukkan berapa banyak limited yang dikeluarkan. Jadi limited ni banyak. Ada limited yang produce balik tapi tanpa coding limited. Jadi beberapa quality dan beberapa special. Oh, ni lawa lah. Yang ini donut yang menarik. Satu lagi double ni. Yang ini satu model seluar Jepun yang agak baru kerana mereka bought over satu company US, Trophy Clothing. Okey. Jadi mereka membeli Trophy Holding company di Amerika dan membawanya ke Jepun dan membuat produksi. Seperti kita tahu, banyak company-company Jepun telah dibeli, company US telah dibeli oleh Jepun. Contohnya Stevenson Jeans, Trophy salah satu daripada company yang telah dibeli oleh Jepun. Okey. Ini kita ada satu lagi Levi's bagi mereka yang nak collect Levi's ni. Ini pun juga dinasihatkan kepada saudara untuk tak order kerana ini adalah semua dah lengkap dan sayang ni simpan lah kalau nak pakai je begini. Tapi ini sangat panjang. Yang ini 48. yang ini memang tak pernah pakai, saiz besar 48 tapi di pi ni 36. Okey. Panjang 48. Panjang 48. Ini untuk orang yang berbadan sasa. Dan model ni yang uniknya kalau kita lihat di sini abang kan, manufacture in Turkey, finishing in Italy. Nampak? Okey. Yep. Saya tahu. Ustaz. Okey. Kita mengucapkan takziah. Sekejap, sini kat kamera. Kita mengucapkan takziah kepada rakan kita ni adalah Bob Kuzi. Bob isterinya baru meninggal dunia sebentar tadi. Dan Fahmi Mariyati yang bosnya juga baru meninggal dunia. Jadi kita berhenti dan kita Al-Fatihah dulu. Semoga roh mereka disemadikan bersama-sama orang yang soleh dan solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Takziah untuk Bob Kuzi. Bob aktif di Facebook. Ni antara mereka yang selalu menyokong. Saya tengok dia aktif di semua platform. Asal ada saja platform bandar speksel jeans leba, dia sentiasa ada dan sangat sentiasa memberi komen-komen positif selalunya. Takziah untuk Bob. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey. Kita akan pergi kepada edisi ni. Yang ini saya ingin lepaskan kepada mereka-mereka yang betul-betul berminat. Okey, ini edisi 360 daripada limited 980. Unik dia saya suka jahitan kaki bawah dia. Tak dikeluarkan oleh mana-mana Levi's di mana lipannya sangat kecil. Kira-kira 1 milimeter saja tengok nanti bila lipan bawah naik. Yep. Oh, kamu lagi. Oh, ini Pero. Pero. Bagi pemburu Pero, anda berpeluang untuk menembak selai Pero malam ni. Yang saudara sedang lihat ni adalah Levi's yang saya kata menggunakan lipan. Saya selalu sebut lipan lah pendatang ni. Lipan ni menggunakan hanya 1 milimeter saja. Dia tak jahit ke atas. Dan istimewanya, kepala kainnya adalah campuran benang putih dan merah. Oh, okey. Dua warna. Dua warna, yes. Ya, betul. Jadi yang ni saya ingin berkongsi dengan sesiapa yang berminat dan harganya saya jamin tidaklah terlampau tinggi, harga mampu bilik. Okey. Ini saya rasa pemburu akan tunggu menembak ni. Ini saya 38, jadi dua seluar yang menggunakan cargo pant dan juga reputation World War II kali ini akan ditembak oleh bersaiz besar saja sebab tak ada saiz kecil. Ini 38 dan 39 untuk penembak saiz besar. Yang ini Pedro, dan seperti kita tahu Pedro ni adalah satu Japanese company, a Japan quality standard.
dan juga mempunyai butang di tepi untuk membesar dan mengecilkan pinggang. Pero melancarkan herringbone-nya yang baru, tapi saya tak mampu pegang je dah 1000. Pegang saja, dan di Malaysia yang lapat limited edition sempena tu hanyalah bersaiz 32 je yang ada. Tak ada saiz 34 dan yang lain hanya 32 je Pero yang ada. Dan dia follow United Standard, Union Standard of Quality. Okey, dah habis. Adakah saudara ready untuk menembak? Sebab kita tak naik juga barang garasi mana ni. Kita bagi saudara shooting je benda ni. Nanti kita ada lagi 2 seluar jin yang nak bercerita. Jadi kita bermula dengan Ironheart ni. Ironheart ni adalah Ironheart yang keluaran pertama, Ironheart tahun 2003 pengeluaran 2003 yang pertama, dan istimewanya dia adalah motorcycle edition. Motorcycle edition. Kalau kita lihat kebanyakan pi akan lihat lot 634S ni adalah cutting. Cutting dan saiz dia di sini. Perlu diingatkan, kalau macam Ironheart, dia mengeluarkan kain yang sama tetapi berbagai lot kerana mengikuti saiz ataupun pattern. Slim cut, tapered, loose. Tapi yang ini saya sangat minat kerana saiznya, cuttingnya adalah mengikuti cutting 501. Kenapa ini saya? Cutting dia. Yes. Edisi yang sama, cuma tinggal lagi pai ni adalah pai limited, tapi ni kain yang sama dengan kain ni. Selesa untuk dipakai walaupun 3 bulan yang pertama sedikit seksa sebelum kanjinya meluntur. Okey. Cuma yang ini saya simpan kerana ini adalah first lot 21 ounce yang dihasilkan oleh Ironheart. Yang mana saya lupa bawa receipt dia yang menunjukkan saya dah pemilik lot yang pertama. Saya boleh share dengan tuan-tuan. Itu yang saya simpan, yang saya agak sentimental value. Kalau Haraki Shinichi ada di sini pun, seluar ni boleh membuat dia termenung dan memikirkan kembali. Kerana bila Haraki meninggalkan Edwin, salah satu cita-citanya adalah menghasilkan jeans bagi komuniti Harley Davidson. Jadi mereka yang berminati jeans dan berminati Harley Davidson, Ironheart adalah kombinasi kedua-duanya, kerana dia diaspirasikan oleh seorang lelaki jeans dan seorang pecinta Harley. Jadi tapi kita ni yang tak ada Harley pakai juga, sekurang-kurangnya boleh tumpang ambil gambar je. Tapi ini design yang memang dikeluarkan khusus untuk penunggang Harley. Cuma Cuma untuk saya bagi penerangan, kalau kita ingin memakai seluar yang bersaiz yang berat, maknanya 21 ounce ke atas, kalau kita pakai 34, kita kena pakai 34. Kerana selepas tu akan meluncur turun. Kerana lepas kita pakai selama lebih kurang 15 kali ataupun 2 kali pakaian, dia akan mengembang. Dia akan mengembang menjadi 1 inci. Beza kalau saudara pakai yang dipanggil Samforest, Unsam Forest, dia shrink. Ini memang dia mengembang, tengok. Saya punya 34 dah jadi almost 36 ni. Dia akan kembang 1 inci. Jadi ini sebelum basuh pun berlaku. Saudara pakai je, bila kanji tu meluntur, dia akan berlaku sendiri, nampak bekas cerut dia tu. Jadi patutnya saya beli dulu saiznya hanya 34. Bukan 36. Jadi nasihat saya untuk player-player yang berminat untuk bermain 21 ounce ke atas, fittingnya adalah ikut saiz saudara. Sebab nanti akan jadi besar, sebab dia akan mengembang 1 inci. Ini yang kita bercerita sebagai Ironheart. Ini satu flat head. Okey, flat head ni di Jepun dia ada Kojima dan Osaka 5. Osaka 5 and Kojima. Jadi dua ni masing-masing menghasilkan jin ataupun deni yang bermutu tinggi. Yang menariknya yang ini adalah lot 1005 yang pertama. Kenapa saya miliki jeans ini? Kerana jeans ini satu-satunya keluaran daripada flathead yang dibuat oleh 4 kilang yang berbeza. Perlu dipahamkan, flathead ni dia cuma satu tailor biasa saja, yang mana kebanyakan pengeluaran seluar ni dijalankan oleh kilang-kilang yang berbeza. Bayangkan seluar lot yang pertama ini pergi ke 5 kilang yang berbeza. Kilang yang factory yang buat kain dengan dye,
dan factory yang untuk potong seluar ni, maknanya buat pattern potong, factory yang menjahit seluar ni, factory yang memasang ribat untuk seluar ni. Jadi dia pergi factory yang berbeza. Jadi keunikan di situ kerana selepas itu Flighthead ada kilang dia sendiri selepas model ni. Jadi setiap model yang saya simpan ni, saya menghargai cerita di belakang pembuatan seluar jean. Oh, ini jahitan dia lebih kembang bunga dia lebih kembang berbanding dia jahitan sekarang bunga dia lebih sempit. Ya, betul. Dia Flathead Warehouse Denim Studio Artisan. Eviso dan di Artisan. Mereka dipanggil The Five Osaka. Osaka Five. 5 gergasi dari Osaka. Yang bersaing dengan Samurai dan juga dengan pasukan daripada Kojima. Itu dipanggil Osaka Five, dan kecuali Einhard saja dari Shibuya. Okey, salah satu punca kenapa saya meminati jeans Jepun kerana pengeluaran yang berbeza dan juga hasil indigonya yang berbeza. Kalau kita lihat colornya agak berbeza. Maknanya dia indigo ni datang daripada pandai indigo yang berlainan, yang berbeza, tukang indigo yang berbeza, ramuan berbeza, rahsia yang berbeza. Ya. Jadi di sini penghasilan bila kita pakai, bila dia akan jadi faded ataupun kita cakap luntur, penghasilan dia akan berbeza antara satu kain ke ya, satu betul. kain. Jadi saya lebih berminat membeli seluar itu buat collection berdasarkan kain, color dan juga cerita di belakang seluar itu. Jadi kita tahu seluar itu apakah asal usul, kita rasa proud untuk kita tahu, seluar ni saya beli pasal kita menghargai cerita-cerita yang ada. Pembuatan. So malam ni kita tumpu cerita Jepun, tapi waktu yang sama dia selak-selak tu, dia collect banyak barang tuan-tuan. Orang-orang macam ni kalau dia meninggal, kita pergi rumah dia, jenazah dia nombor 2. Kita pergi dulu ke bilik seluar dia, ambil barang. Kerana banyak betul, dia kuat-kuat jumpa lagi Levi's. Padahal itu dia rasa dah itu je yang tinggal. Dia cakap ni ada lagi Levi's yang sesat masuk. So kita akan mula menembak dengan jeans Levi's dulu. Kemudian barulah kita akan tembak jeans Japan. Ni yang Oh, ni cantik ya. Apa kain ni? Oh, ni dah macam sashi ni boro-boro yang dipindah jadi kain. Yang ini adalah keluaran boro. Boro kain ni adalah kain yang berasal daripada tenunan syarikat yang berbeza. Dan juga indigo yang berbeza. Okey. Usia setiap kain ini adalah melebihi 10 tahun. Jadi syarikat yang terkenal ni, kita panggil FDMTL, Fundamental, dia mencari kain-kain lama. Jadi kain-kain lama tu dia potong dan dihasilkan seluar. Dan seluar ni sangat unik kerana setiap tampalan ni, usia kain tampalan adalah melebihi 10 tahun. Dan ceritanya dah tentulah. Bagi mereka pakar kain, dia akan tahu ini keluaran siapa, ini keluaran siapa, ini keluaran siapa, ini keluaran siapa. So nak kena Google dan find detail. Saya rasa tak mungkin ada. Kita kena cari di tempat yang lain. Tak mungkin Fundamental letakkan benda ni detail. Untuk kita tahu satu kain ke satu kain ni adalah keluaran bila dan bagaimana dia dapat. Tapi sekurang-kurangnya kita akan tahu ini adalah bagaimana seorang perekat fashion menyatukan kain-kain yang pernah dikeluarkan oleh legasi-legasi jenama kain yang hebat di Jepun. Tapi ini tidak untuk ditembak Yang ini adalah koleksinya aja. Yang ini saya beli di first boutique Fundamental dibuka di Shibuya. Dia buka masa tu saya pergi kedai dia kecil je. So saya nampak seluar ni, saya tanya berapa harga. Masa tu saya beli lebih kurang dalam 45,000 yen. 1,000 lebih lah. Ya betul. Tapi selepas saya beli, seluar ini harga di pasaran sekarang bernilai RM3,000. Kerana apa? Tak boleh tembak sebab dia tak ada tanda kod untuk tembak tu. Kerana apa? Kerana saya ceritakan tadi, kain yang berbeza, kain berusia 10 tahun. Dan untuk pengetahuan semua, kain sebagai contoh, kain yang digunakan di kimono, kain yang digunakan di seluar, dan kebanyakannya dihasilkan daripada indigo yang asli. Indigo asli. Maknanya handcraft punya indigo. Ini saya beli tahun 2017. Simpan. Ini saya simpan. Nilainya akan boleh mencapai harga hebat. Kerana saya beli ni dekat butik dan saya kenal owner dia. Tahun lepas owner dia menghasilkan satu seluar. Sama juga menggunakan kain-kain yang ditampal, dan kain-kain ditampal semua ni berusia melebihi 3 tahun. Dan datang with loceng silver, yang perak, sterling silver.
Yang menariknya kerana saya orang yang pertama beli seluar tu, dia tanda tangan dan dia bagi saya dengan harga yang special. Jadi seluar ni is very sentimental value untuk saya lah. Dan tidak ada kod untuk ditembak tu. So berarti bukan untuk dijual. Yang saya pegang ni pun jangan saya terlajak pergi sebut nak jual juga, kerana ini juga adalah the flathead yang bukan untuk edisi dijual. Kerana dia masih ingin menyimpannya. Ada kenyataan Levi's Golden Tag USA rare ke? Itulah general nak jawab tu. General nak jawab tak boleh. Kita nak kena tengok seluar tu. Dia, Kita nak kena tengok kain, tengok dia punya emblem, tengok dia punya jahitan. So, sangat general orange tag because tak semua orange tag mewakili reputation vintage yang mempunyai nilai tinggi. Untuk pengetahuan semua, seluar asli dengan seluar yang ditiru ataupun yang tiruan, cara melihatnya adalah dari segi jahitan. Kerana kalau yang asli tu, mesin jahitan tu telah disetting untuk jarak yang tertentu. Yang tiruan, dia tidak ada setting yang tertentu. Jadi kalau kita measure, kalau engineer, kita pakai caliper, kita akan nampak perbezaan jahitan. Jadi di situ kita tahu. Dan juga material yang digunakan, benang yang digunakan. Kebanyakan seluar yang dibuat tiruan, benangnya adalah benang sintetik. Kalau seluar Jepun, kebanyakan benang dia buat daripada cotton. Kalau kita tahu kan, kalau benang cotton, bila kita pakai lama-kelamaan dia akan tetas. Kalau sintetik, sampai bila-bila dia akan tahan. Itu perbezaan antara asli dengan tidak asli. Sekarang ni saya bercerita. Orang lain simpan Jepun. Saya pun ada simpan Jepun. Tapi saya simpan Jepun yang telah berusia 40 tahun. Dibeli baru Ya, yang ni baru saya pakai. Dan juga seluar ni adalah seluar edisi pertama yang dikeluarkan oleh Big John yang disebut nama Rare. Butangnya dia buat daripada kuningan. Kalau kuningan tu gangsa ke apa, dan tahan tidak karat walaupun sudah berusia 40 tahun. Cuma dia ada karat-karat lumut di sini. Kan? Jadi sini Rare. Dia punya pai adalah pai yang dibuat daripada kulit rusa. Yang menariknya, tentang seluar ini, trademarknya adalah di dalam. Kerana mereka tidak mahu syarikat lain mendapat kualiti kain seperti ini yang dihasilkan oleh mesin Toyota. So setiap pengeluaran akan ada label Big John di situ. Jadi maknanya bila pengeluaran dihasilkan oleh kilang kain, pengeluaran ini adalah untuk Big John saja. Maknanya syarikat lain ataupun pemilik lain tidak boleh memiliki kain ni. Kalau beli Big John tahu telah melanggar peraturan. Ya, betul lah. Ya, betul. Jadi seluar ni lah. Kiranya kalau orang main Jepun, saya cakap saya main Jepun, tapi saya dengan bangganya bercerita saya ada seluar Jepun, first quality jeans, expensive jeans yang dihasilkan di Jepun dalam tahun 1980. Dan pada masa itu harganya adalah 18,000 yen, lebih kurang RM700, dan ketika tahun 1980 adalah suatu harga yang sangat macam 6,000, 5,000 kira lebih kurang dalam 2-3 ribu untuk masa ini. Jadi adalah banyak-banyak collection saya. Ini yang saya banggakan. Dan saya pernah pakai masa saya pergi di Jepun. Masuk kedai jeans, saya beli jeans ni. Saya tukar, saya cakap saya nak test seluar. Saya taruh seluar dekat atas kaunter. Dia nampak saya pakai yang ni, dia tanya mana saya dapat. Dan dia pun tahu ini adalah rare bagi ini ada rare. Big John. Edisi Big John yang sangat rare. Seluar ni Big John tak bermain dalam league division tinggi. Dia keluar memang dipanggil seluar rakyat untuk Japan. Jadi bila dia ada edition macam ni, sangat best lah untuk simpan. Menarik lah ni. Saya rasa ini antara kain 40 tahun dulu yang boleh gambarkan kata kualiti dia meninggalkan jauh kain Levi's. Compare dari segi kualiti kalau kain. Kira sekarang ni bila kita tengok sebab hutang kena Scoville lah, hutang Scoville. Okey. Kita akan boleh menembak selepas ni. Nak menembak Semua cakap tunggu nak tembak
Sabar pelan-pelan. Menembak malam ni sebab kita tak tembak barang yang sama, maka saya tak akan pilih nombor 5. Saya naik barang, saya bagi tahu saya bagi tahu harga, terus tembak. Berarti saudara janganlah tembak dengan harga minta kurang, tak ada. Dan kami tak bagi harga Yahudi sebab memang barang ni memang barang yang dia nak lepaskan saja. Ini jadi saya akan naik sekejap lagi. Saya akan tembak dengan bermula edisi Levi's dulu sebelum kita simpan barang Jepun di belakang. Yang ni bang okey, kepada yang bakal memiliki seluar samurai yang pertama, saya akan memberikan sapu tangan ni yang ditangani oleh Samurai Owner sebagai giveaway. Bila kita naik samurai nanti Yep. nanti dia akan pilih samurai mana yang dia akan belanja. Saya akan naik dulu edisi Levi's saja untuk saudara tembak sebelum kita dan pergi juga menembak edisi pembeli Levi's akan yang bernasib baik dan akan saya berikan vintage button. Okey. Ingat gini saya lagi Allahu Akbar. Para saudara-saudaraku, bila tak dapat jangan kelahi, bila saudara marah aku dapat lagi spam panjang. Begini, yang appear di screen admin akan dapat. Admin akan roll dan tengok screen dia. Jadi kalaulah lepas tu saudara tak dapat, saudara komplain. Untuk bidding yang lain dia akan jadi spam. Spam kerana orang-orang yang tak dapat protes. Percayalah seluar ni tak dijual untuk kroni. Kalau jual kroni kami settle PM tepi je. Tangkap gambar jual tepi tak payah buka malam ni. Sebab hunter yang ada dalam garasi kita dah kenal. Tapi kita buka juga untuk saudara masuk menembak secara terbuka. Jadi siapa yang tembak dan namanya di admin akan naik dulu. Saya akan lepaskan dulu barang ni dulu nanti. Ini barang yang akan kita tembak dulu. Kerana inilah saya anggap barang terbaik yang ada, tapi selepas habis Levi's. Kerana Levi's adalah baki daripada edisi yang pertama. Yang ini saya rasa satu bonus yang menanti player size 39 dan ada satu lagi bonus menanti player size 38. Selebihnya game adalah di kalangan player 33, 34, 35 dan 36. Sebab ini adalah edisi yang dibeli oleh tuannya untuk tujuan pakai dan simpan, maka dia tak beli saiz rambang. Dia beli saiz yang most close pada dia. Betul dia saya bagi tahu juga pada saya, kalau saudara tengok Omar pakai, Omar juga pakai 3 saiz. Berapa saiz kau hidup dengan 33, 34, 35? Yang ni 36 Samurai. Model S3000 VX. Yang base-nya adalah 501 World War II 1944. Yang menariknya tentang Levi's ni, tentang Samurai ni adalah version Zero. Zero, kalau Perang Dunia Kedua, kita tahu yang jet fighter yang paling popular adalah Zero Fighter. Zero plane yang dihasilkan oleh Mitsubishi di Jepun. Jadi seluar ini diberikan nama Zero sebab mengikuti pattern Levi's tahun 1944 dan mengambil sempena kapal terbang Zero. Jadi dinamakan Zero. Version Zero.